Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Bersama dengan saya lagi dalam Radio 12 Malam dengan Anga. Okey, untuk makluman sebelum saya teruskan dengan kisah himpunan kisah-kisah mistik ni ya. Untuk makluman, insya-Allah saya akan try buat 2 hari sekali. Maknanya dia akan berselang-seli dengan kisah daripada Tok Wangah serta Tamajalis lah. Okey, 2 hari sekali akan ada himpunan kisah mistik ni. Baik. Saya tak nak mengucap terlalu panjang, baik kita akan teruskan dengan kisah-kisahnya yang seterusnya. Saya mendongak ke langit. Awan hitam berarak perlahan. Langit mulai mendung seakan mahu mencurah-curahkan hujan. Saya melihat jam di tangan. Sudah pukul 5 petang. Aduh, mana Hisham ni? Lambat pula dia. Dah lah hari nak hujan ni. Saya mengomel seorang diri. Sambil menanti kawan saya itu tiba, saya memanaskan enjin van. Pedal minyak beberapa kali saya tekan. Waktu berlalu. Hampir 20 minit barulah nampak kelibat Hisham. Dia memecut laju motosikalnya lalu diletakkan di bawah garas sebelah dengan van jenazah. Weh, maaflah lambat. Anak aku tadi buat hal pula. Dia nak ikut aku, tu yang lambat, kata Hisham sejurus membuka pintu van. Lah, kau bawa lah anak kau sekali. Kan dia nak ikut. Saya berseluruh. Ish kau ni, itu semua cari penyakit, balas Hisham sambil membetulkan kerusinya di sebelah saya. Kami memulakan perjalanan terus ke Hospital Besar Terengganu. Jenazah sudah pun siap menunggu di bilik mayat semasa kami sampai di sana. Sanak saudara arwah sudah lama menunggu. Maklumlah, kami terlewat hampir sejam. Baru saja kami melangkah turun dari van. Hujan mula turun dengan lebat. Cepat-cepat kami pergi ke bilik mayat bagi mengelakkan pakaian daripada dibasahi hujan. Setelah menguruskan segala urusan, saya pun menghampiri ahli keluarga arwah. Nak hantar ke mana? Soal saya. Hantar wakaf tapai, jawab seorang wanita berusia lingkungan 30-an. Mungkinlah dia ni anak arwah. Hujan lebat ni, nak kebumikan terus ke? Soal saya lagi. Tengoklah keadaan, balasnya. Kami terus menuju ke lokasi yang diminta. Perjalanan ke sana tidaklah jauh. Lebih kurang 30 atau 40 minit sahaja. Itu pun mengikut pergerakan trafik. Biasanya kalau waktu hujan begini, perjalanan trafik agak perlahan. Benar jangkaan saya. Selepas memasuki Padang Midin, barulah perjalanan agak lancar. Waktu itu langit memang sangat-sangat gelap. Ditambah pula dengan suasana hujan yang masih lagi lebat. Walhal jam baru saja menunjukkan pukul 6.20 petang. Akhirnya kami pun tiba di persimpangan masuk ke kampung arwah. Dalam keadaan nampak dan tidak, kami lihat seperti ada kelibat seorang wanita tua sedang berjalan sambil menutup kepalanya dengan daun pisang. Wan, ada nenek lah. Jomlah, muh kita berhenti tolong, kata Hisham. Saya memperlahankan van. Hisham kemudiannya membuka cermin dan menegur orang tua itu. Ni nak ke mana ni nenek? Marilah naik sini. Hujan lebat betul ni, balas Hisham. Nenek itu memandang van kami beberapa kali. Raut wajahnya memperlihatkan seperti dia sedikit gemetar apabila melihat kenderaan kami adalah van jenazah. Tetapi tanpa bersoal panjang, dia naik dan duduk di sebelah Hisham. Ni nak kami hantar ke mana ni nenek? Soal saya. Aku nak ke depan. Nanti aku suruh kau berhenti. Kau berhenti, kata nenek tua itu. Saya menganggukkan kepala. Disebabkan keadaan hujan yang sangat lebat, terkial-kial juga saya untuk memandu. Walaupun wiper sudah dipasang pada tahap yang paling laju, tetapi disebabkan suasana yang gelap, kami masih tidak mampu untuk melihat ke depan dengan jelas. Nenek tua itu hanya mendiamkan diri. Matanya melilau melihat sekeliling. Mungkin dia sedang memerhatikan di mana tempat dia hendak berhenti. Maklumlah, mata orang muda seperti saya pun tidak berapa nampak. Apatah lagi mata orang tua sepertinya. Jauh lagi ke, Nek? Saya bertanya.
Jalan terus. Balasnya. Hisham yang duduk di sebelah nenek itu juga tidak berkata apa-apa, hanya mendiamkan diri. Tadi dialah yang beria-ia untuk menumpangkan nenek tua itu. Tiba di sebuah jambatan, nenek itu meminta saya memberhentikan van. Sebelum nenek itu turun, saya bertanya kepadanya, di manakah alamat rumah arwah? Siapa yang mati ni? Soal nenek itu. Wan Teh, balas saya. Oh, kau terus. Jumpa pokok nangka sebelah kiri. Kau masuk situ. Nampak rumah warna hijau. Rumah dia lah tu. Balas nenek tersebut. Sebaik nenek itu turun, barulah Hisham bersuara. Dari tadi dia diam. Dia hanya mengukir senyuman sahaja apabila melihat nenek itu. Wan, aku nak tanya kau. Engkau tak rasa pelik ke dengan nenek tu? Kata Hisham. Apa yang peliknya pula? Soal saya semula. Nenek tu berjalan dalam hujan. Tapi dia duduk sebelah aku. Aku tak rasa pun baju dia basah. Balas Hisham. Ya ke? Entah nenek tu baru je berjalan dalam hujan. Tak sempat nak basah. Kata saya. Tetapi Hisham menggelengkan kepala. Kata Hisham. Dalam keadaan hujan yang sebegini lebat, tidak sampai seminit berada di luar pun sudah boleh basah kuyup. Takkanlah nenek itu berjalan dengan hanya berpayungkan daun pisang. Tak basah langsung. Tambah Hisham lagi, sewaktu duduk bersebelahan dengan nenek itu, dengan tiba-tiba sahaja, bulu romanya menegak, dadanya berdebar-debar. Satu lagi yang membuatkan Hisham berasa pelik ialah, tubuh nenek itu langsung tidak berbau. Biasanya, apabila ada orang di sebelah, pasti akan berbau. Tetapi nenek ini langsung tidak berbau busuk ataupun wangi. Itu yang menjadi persoalan kepada Hisham. Saya mengatakan kepada Hisham, mungkin itu hanya perasaannya sahaja. Saya tak ada rasa apa-apa pun yang pelik. Dan saya rasa nenek itu adalah manusia biasa sahaja. Lebih kurang 700 meter dari jambatan tempat kami menurunkan nenek tersebut, kami pun tiba di rumah arwah. Nasib baik rumah arwah mempunyai garaj. Sekiranya tidak, mahu basah kuyup juga jenazah dibuatnya. Saya dan beberapa orang ahli keluarga arwah mengangkat jenazah masuk ke dalam rumah, kemudian meletakkannya di ruang tamu. Baru sahaja saya mahu turun ke bawah, tiba-tiba Hisham mencuit paha saya. Saya memandang Hisham. Dia memuncungkan mulutnya ke arah dinding rumah. Sebaik memandang ke dinding, saya nampak gambar ahli keluarga arwah. Dalam gambar itu ternampak gambar nenek tua yang kami tumpangkan tadi. Saya mendekati gambar itu untuk melihatnya dengan lebih jelas. Ya, memang benar. Itu adalah nenek yang kami tumpangkan tadi. Tapi kan, apa pula kena mengena nenek tersebut dengan arwah? Kenapa pula nenek itu tidak datang ke sini sekiranya dia tahu ada kematian? Persoalan itu terus bermain di fikiran saya. Bagi mendapatkan jawapannya, saya pun memanggil anak arwah yang berada tidak jauh daripada situ. Maaf ya, nak tanya ni. Ni siapa? Soal saya sambil menunjukkan ke arah gambar nenek tua itu. Oh, nilah arwah mak. Balas si anak tadi. Hampir mahu gugur jantung saya apabila mendengar jawapan tersebut. Rupa-rupanya nenek tua yang kami tumpangkan tadi adalah jenazah yang kami bawa. Saya seperti tidak percaya. Apabila saya turun mahu memakai kasut, Hisham terus menghampiri saya dan bertanya, siapakah nenek yang di dalam gambar itu? Saya hanya diam. Apabila sudah berada di dalam van, barulah saya bersuara. Saya mengatakan kepada Hisham, apa yang difikirkan tentang nenek tadi adalah betul. Nenek yang kita tumpangkan tadi adalah jenazah yang kami bawa. Itulah. Aku dah kata aku tak sedar mati, kata Hisham. Sewaktu dalam perjalanan pulang, saya memperlahankan van di kawasan kami menurunkan nenek tua itu tadi. Kami memerhatikan sekeliling. Tiada sebarang rumah pun di kawasan itu. Ia adalah kawasan belukar yang agak tebal. Sedang leka memerhati, tiba-tiba kami ternampak kelibat nenek itu di bawah sepohon pokok. Dia seolah-olah melambai-lambaikan tangannya. Tanpa berbicara panjang, saya terus memecut van balik ke masjid. Sudahlah waktu itu langit pun sudah gelap. Kelam kabut jadinya kami berdua.
Dan keesokannya saya dan Hisham demam hingga seminggu. Itulah pengalaman yang paling tidak dapat saya lupakan. Wajah nenek tua itu masih lagi segar dalam ingatan saya walaupun peristiwa ini berlaku hampir 7 tahun yang lalu. Saya masuk ke dalam bilik dan merebahkan tubuh ke atas katil. Sebelum melelapkan mata, fikiran saya menerawang mengingatkan segala macam perkara yang dilalui seharian tadi. Perlahan-lahan mata saya sedikit demi sedikit tertutup. Dalam keadaan sedar dan tidak saya... Maafkan saya ulang balik ya. Dalam keadaan sedar dan tidak, saya terdengar bunyi yang agak kuat. Bunyinya seperti dum, dum, dum. Saya tersentak hinggakan badan terlonjak sedikit ke atas. Saya segera bingkas bangun dan menuju ke tingkap bilik lalu memerhatikan sekeliling. Tiada sesiapa pun di situ, sedangkan bunyi yang terdengar tadi seperti dari sesuatu yang besar hingga saya terasa gegarannya. Saya terus memerhati. Setelah puas, saya kembali duduk di katil. Tetapi dalam hati saya masih berasa tidak puas hati. Bunyi apa tu? Ngomel saya sendirian. Saya kembali merebahkan badan. Kali ini dalam keadaan berjaga-jaga. Saya memasang telinga. Saya mahu mendengar betul-betul bunyi itu sekiranya ia kedengaran sekali lagi. Tum, tum, tum. Begitulah bunyinya. Tidak sampai seminit kemudian, bunyi itu sekali lagi kedengaran. Saya berlari ke tingkap kerana bunyi itu datang dari sebelah pagar di hadapan rumah. Kemudian saya bergegas keluar dari bilik dan menuju keluar rumah. Namun seperti tadi, saya lihat suasana sekeliling sunyi dan sepi. Tiada sesiapa pun di situ. Mata saya melilau kiri dan kanan. Akhirnya, pandangan saya terhenti pada sebuah van berwarna putih yang diparkir di bawah pohon jambu. Ai, pula. Siapa pula yang letak van ni dekat sini? Kata saya lantas menapak ke arah van putih itu. Apabila mendekati van tersebut, saya terkejut apabila mendapati ia adalah van jenazah kepunyaan surau di taman perumahan kami. Saya memberanikan diri menjenguk ke dalam van. Tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah keranda. Hei, pelik juga ni. Macam mana van ni boleh ada kat sini? Saya terus dihambat pelbagai persoalan. Baru sahaja saya berpusing ke belakang. Tiba-tiba, tum, tum, tum. Van jenazah itu bergegar beberapa kali. Terdengar bunyi yang sama seperti yang didengar tadi. Allah! Spontan terkeluar perkataan itu dari mulut saya akibat terlampau terkejut. Saya terus berlari masuk ke dalam rumah. Muka saya pucat. Peluh jantan mula menitis. Saya terus menarik selimut lalu memejamkan mata rapat-rapat. Pada pagi esoknya, sebaik bangun daripada tidur, saya terdengar suara ayah sedang bersembang dengan seseorang di luar. Saya menjenguk ke tingkap. Rupa-rupanya jiran kami, iaitu Abang Mat. Dan dengan keadaannya masih lagi lunglai, saya keluar dari bilik. Ada apa Abang Mat datang ni? Soal saya. Oh, Pak Suside meninggal pagi tadi. Balas ayah. Saya mengangguk faham. Sebelum melangkah masuk ke dalam bilik air, saya teringatkan akan van jenazah yang berada di halaman rumah kami itu. Ayah, siapa yang letak van jenazah kat situ? Soal saya. Pak Seman, tu van lama. Sekarang masjid dah dapat van baru. Jadi, van lama ni dia minta tinggal dekat sini sebelum nak bagi pada masjid yang lain. Balas ayah dengan panjang lebar. Saya terus masuk ke bilik mandi. Dalam hati saya berkata, berapa lama lagi lah van ini akan berada di sini. Risau pula saya kalau kejadian seperti malam tadi akan terjadi lagi. Hendak diceritakan perkara itu pada ayah. Bimbang dikatakan macam-macam pula. Malam itu, lebih kurang pukul 1 pagi, saya sampai di rumah. Maklumlah, kerja sebagai pembantu restoran makanan segera memang selalu pulang lambat. Sewaktu mahu masuk ke dalam rumah, saya sempat menjeling ke arah van putih tersebut.
Dalam hati saya berdoa agar tiada apa-apa yang akan berlaku lagi. Alhamdulillah. Pada malam itu memang tiada apa yang berlaku. Selang seminggu kemudian, lebih kurang pukul 12 malam, sewaktu baru sampai di rumah, saya terdengar lagi bunyi itu. Kali ini saya memberanikan diri jugalah untuk mendekati van tersebut. Perlahan-lahan saya mengintai ke dalam. Sebaik saja menjenguk, tiba-tiba van bergegar dengan kuat. Jatuh terduduk saya akibat terkejut. Saya segera berlari masuk ke dalam rumah dan memanggil adik yang kebetulan masih belum tidur lagi. Beberapa minit kemudian, van itu bergegar lagi. Saya dan adik yang ketakutan melihat keadaan itu lantas memanggil ayah supaya cepat saksikan apa yang kami lihat ini. Kami semua keluar untuk melihatnya. Tam, tum, tam. Van itu bergegar sekali lagi. Semua yang berada di situ dapat mendengar dan melihat dengan jelas kejadian tersebut. Tetapi tiada siapa yang berani mendekatinya. Kenapa pula yang bergegar? Soal ayah. Kami diam tidak menjawab kerana kami sendiri pun tidak tahu jawapannya. Keesokannya, pagi-pagi lagi sudah terdengar bunyi deruman van. Saya menjenguk keluar dan melihat Pak Seman sedang memanaskan enjin van jenazah tersebut sambil berbual-bual dengan ayah. Tidak berapa lama kemudian, Pak Seman membawa keluar van jenazah itu dari perkarangan rumah kami. Ni bagi kat masjid mana van tu ayah? Soal saya sebaik saja ayah masuk ke dalam rumah. Tak adalah. Ni orang hujung taman ni ada yang meninggal. Kebetulan van jenazah masjid ada orang guna. Ada 2 kematian. Tu yang terpaksa guna van lama. Balas ayah. Selepas kejadian itu, saya sering kali terdengar bunyi van jenazah berkenaan bergegar. Lama-kelamaan perkara itu sudah menjadi biasa. Apabila mendengarnya pada waktu malam, keesokannya pasti ada kematian. Pada mulanya, saya tidak perasan akan perkara itu. Namun akhirnya, saya mula menyedarinya. Saya dapati kalau pada malam hari, van jenazah itu bergegar sebanyak 3 kali. Keesokannya atau dalam masa yang terdekat, pasti ada jiran kami yang meninggal dunia. Saya memberitahu ayah akan perkara itu, namun ayah tidak mempercayainya. Tak apalah, biarpun ayah tak percaya, saya yakin perkara begitu memang berlaku. Memang van itu tidak bergegar jika tidak ada kematian. Tetapi saya dapati setiap kali ia bergegar, pasti ada kematian yang akan berlaku. Selepas mengetahui hal itu, setiap kali van berkenaan bergegar, hati saya berdebar-debar kerana tidak pasti gegaran van itu untuk siapa. Tengah hari itu, saya diminta oleh pihak hospital untuk menghantar jenazah seorang wanita berusia awal 30-an ke kampung kelahirannya di sekitar air tawar Perak. Perjalanan saya kali ini ditemani oleh salah seorang sahabat yang bernama Azli yang juga merupakan pembantu perubatan yang sama bertugas dengan saya di hospital tersebut. Mengikut cerita yang saya dengar, jenazah tersebut tersimpan hampir 2 minggu lamanya di bilik mayat kerana ada pertikaian di antara beberapa pihak berhubungan status si mati yang dilihat agak mengelirukan. Ceritanya begini, melalui beberapa sumber yang saya dengar dan percayai, arwah meninggal dunia akibat mengambil dadah secara berlebihan di rumah sewanya di Kuala Lumpur. Dan sebelum itu, arwah dikatakan berparti bersama dengan rakan-rakannya. Namun setelah dilihat tidak sedarkan diri, arwah dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Arwah menemui ajalnya ketika dalam perjalanan ke hospital dan ketika mayatnya ingin dibedah siasat, doktor yang bertugas telah terlihat beberapa lukisan tatu yang banyak tertera di anggota badannya. Pihak hospital menghubungi keluarga arwah di kampung untuk memaklumkan berita tersebut dan meminta agar mereka datang untuk mengenal pasti jenazah arwah. Memang benar. Setelah ibu bapa arwah datang ke hospital untuk sesi pengecaman, mereka mengesahkan jenazah tersebut memang merupakan anak mereka. Namun demikian, pihak hospital terpaksa menangguhkan dahulu proses membawa pulang jenazah tersebut kerana ada beberapa perkara lain yang perlu disiasat, terutamanya bila mengetahui yang arwah tinggal bersama dengan rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Maafkan saya ya.
Mereka bimbang kalau arwah ada menukar status agama. Saya memandu kenderaan jenazah pada petang itu dalam keadaan yang cukup tenang. Walaupun perjalanan kali ini agak jauh, namun situasi sebegini sudah menjadi asam garam dalam kehidupan saya kerana sejak ditugaskan memandu van jenazah, sudah setiap ceruk rantau yang saya pergi, baik ke utara, selatan maupun pantai timur. Lagipun kebiasaannya setiap perjalanan saya akan ditemani oleh sahabat baik saya, iaitu Azli. Jadi pastinya tidak wujud rasa takut, bosan maupun mengantuk kerana Azli memang pandai berceloteh. Adalah sahaja topik perbualannya sehingga kan ada kalanya kami terlupa yang jenazah ada bersama-sama di belakang. Saya memasang alunan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kenderaan sambil berbual-bual kosong dengan Azli. Walaupun jam baru menunjukkan angka 4 petang, namun langit di luar hitam pekat menandakan hujan lebat akan turun pada bila-bila masa. Kilat dan petir sudah mula sabung menyabung. Saya mula memperlahankan alat penghawa dingin di dalam kenderaan kerana cuaca sudah semakin sejuk. Lebih kurang 200 meter di hadapan saya sudah lihat hujan turun dengan lebatnya. Saya mula memasang siren dan memegang steering dengan sekemas-kemasnya. Saya merempuh hujan lebat tersebut dengan bacaan Bismillah. Azli diam membatu sambil matanya memandang tajam ke arah jalan raya di hadapan. Memang pada waktu begini kami perlu berhati-hati dan cukup teliti kerana jika hujan turun lebat, pandangan di hadapan agak terbatas. Takut juga kalau ada kenderaan yang terlibat dalam kecemasan, kemalangan dan sebagainya. Sedang kami berdua tekun melihat jalan raya di hadapan, tiba-tiba kedengaran bunyi geseran. Kedengaran bunyi gegaran yang cukup kuat dari arah belakang. Kemudian saya rasa kenderaan yang saya pandu itu seolah-olah digoncang dengan kuat oleh sesuatu. Krum, krum, krum. Seperti itulah lebih kurang bunyinya ya. Tubuh saya dan Azli terhuyung hayang ke kiri dan ke kanan. Azli memandang saya dengan 1000 persoalan. Saya dapat melihat wajahnya bertukar pucat ketika itu. Saya memegang steering dengan kemas. Takut-takut kalau kenderaan yang saya pandu ini tiba-tiba hilang kawalan pula. Bang, kenapa pula dengan van ni? Tiba-tiba aja bergoncang dan terhuyung hayang macam ni. Tayar pecah ke? Soal Azli dengan penuh tanda tanya. Taklah. Kalau tayar pecah, mesti ada bunyi. Lepas tu pula, mesti kenderaan ni dah tak balance langsung. Mungkin sebab banyak terlanggar air yang bertakung kat jalan raya ni kot. Jawab saya cuba meredakan ketegangan. Azli mengangguk-angguk tanda faham. Namun dari riak wajahnya, saya tahu yang dia masih tidak berpuas hati dengan jawapan saya sebentar tadi. Saya memandang jalan raya di hadapan dengan penuh tekun. Hujan di luar nampaknya semakin menggila seolah-olah tiada tanda untuk berhenti dalam waktu terdekat ini. Ketika suasana di dalam kenderaan bertukar sunyi, tiba-tiba saya perasan seolah-olah ada suatu objek yang mengganggu dan menghalang pandangan saya ke belakang melalui cermin sisi di hadapan. Saya mula berdebar-debar dan rasa tidak sedap hati. Saya cuba memberanikan diri menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya saya apabila saya melihat satu lembaga berpakaian putih serta berambut panjang sedang duduk mundur. Maafkan saya, bukan tunduk mundur. Sedang duduk tunduk di sisi keranda, seolah-olah sedang bertafakur di atas pemergian jenazah. Jantung saya berdegup kencang. Saya cuba menoleh untuk kali yang kedua kerana ingin memastikan apa yang saya lihat sebentar tadi adalah sesuatu yang sahih. Memang sah, lembaga itu masih wujud. Saya mendiamkan diri sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Peluh mula membasahi dahi dan baju yang saya pakai. Azli yang perasan dengan sikap saya memandang dengan 1000 persoalan. Lantas, tanpa berfikir panjang, terus menoleh ke belakang untuk melihat sendiri apa yang saya tinjau sebentar tadi. Sebaik sahaja dia memandang ke belakang, matanya terus terbeliak seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bang, apa tu bang? Apa tu? Tanyanya pada saya dengan suara yang tergetar-getar. Saya akui, memang saya amat takut ketika itu.
Kaki saya sendiri menggigil dan menggeletar ketika menekan pedal minyak. Namun sebagai seorang yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk menggalas tugas ini, saya cuba bersikap tenang. Saya tidak mahu keadaan menjadi lebih kelam kabut. Takut silap hari bulan, kenderaan yang saya pandu ini hilang kawalan dan boleh mengakibatkan kemalangan. Baca je lah apa yang kau tahu, Li. InsyaAllah tak ada apa-apa berlaku. Ini semua kerja setan ni nak menakut-nakutkan kita ni. Jawab saya cuba menenangkan keadaan. Saya lihat mula Azli terkumat kamit membacakan sesuatu. Saya sendiri tidak tahu ayat ataupun surah apa yang dibacanya kerana bunyi hujan lebat yang menimpa bumbung kenderaan menjadikan pendengaran saya agak terbatas. Sedang saya sendiri asyik mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba saya terdengar sayup-sayup suara tangisan yang mendayu-dayu dari arah belakang. Bunyi tangisan tersebut amat syahdu sekali, seolah-olah sengaja dilagukan sedemikian rupa. Bulu tengkuk saya meremang tinggi. Demi Allah, saya tidak pernah diuji sedemikian rupa. Azli semakin tidak keruan. Dia memandang saya seolah-olah meminta pandangan apa yang perlu dilakukannya ketika itu. Mukanya pucat lesi. Kiranya jika ditoreh, memang langsung tiada darah yang akan meleleh keluar. Sabar, Li. Li. Sabar, Li. Sabar. Ni semua kerja setan ni. Kau kuatkan semangat. Baca je apa yang kau tahu. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Saya sedaya upaya cuba memberikan semangat kepadanya. Suara tangisan tersebut berlarutan hampir 5 minit lamanya. Saya cekalkan hati dan kuatkan semangat untuk terus memandu. Hujan di luar juga semakin reda. Mungkin akan berhenti sedikit masa lagi. Nun di jauh di hadapan saya dapat dilihat keadaan jalan raya yang sudah pun bertukar terang. Alhamdulillah, saya menarik nafas lega. Azli masih lagi rancak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baru kini saya dapat mendengar butir bacaannya dengan jelas. Suara tangisannya mendayu dari lembaga putih di belakang kenderaan juga sudah tidak kedengaran lagi. Saya memberanikan diri menoleh ke belakang. Alhamdulillah. Saya mengurut dada kelegaan. Makhluk tersebut sudah hilang dari pandangan. Saya menyeka peluh di dahi. Baru tenang rasa di hati saya. Jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Saya melencongkan kenderaan memasuki kawasan hentian rehat di Tapah arah selatan. Ketika minum, kami berdua tidak banyak berbual. Mungkin masih lagi terkejut dengan insiden yang baru berlaku sebentar tadi. Saya bingung dan cuba mencari jawapan kenapa makhluk tersebut begitu meratapi kematian wanita yang saya bawa ini. Pastinya ada kisah di sebalik kehidupan yang saya sendiri tidak tahu. Memikirkan semua itu, saya berharap agar Allah SWT mengampuni setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan arwah ketika hayatnya. Semoga rohnya tenang dan ditempatkan di sisi insan-insan mulia yang beramal soleh. Selesai membasahkan tekak, saya kembali meneruskan perjalanan ke rumah keluarga arwah. Saya berdoa agar perjalanan kali ini selamat serta dilindungi dan dirahmati Allah. Biarlah cerita siang tadi menjadi pengalaman berharga buat kami berdua. InsyaAllah, buat masa ini, sedikit pun ia tidak melunturkan semangat kerja saya. Malah membuatkan saya lebih berhati-hati dan bersedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal terjadi pada masa akan datang.